Selamat pagi, saya ucapkan kepada Cikgu Siti Asma. Saya Nisa Sintiarmi dari Kumpulan 5 ingin membentangkan tentang sektor pengangkutan. Kami terdiri daripada 5 orang, yaitu Muhammad Zuhaikal, Nisa Sintiarmi, Raymond Kue, Relax Chester, Valentine Ngelai, dan Wayazik Iqwil. Seperti yang Anda lihat, gas rumah hijau merupakan pembakaran yang dibebaskan oleh bahan api dalam kendaraan bermotor. Merupakan penyumbang utama dalam pemanasan global dan perubahan iklim dunia. Selain itu, CO2 juga merupakan berpunca daripada CO2 yang dibebaskan oleh enjin kendaraan. Jumlah CO2 juga akan bertambah dengan peningkatan pengeluaran kendaraan di dunia. Selamat pagi, Cikgu. Saya Relax Chester dari Kumpulan 5 ingin menerangkan tentang majoriti kendaraan menggunakan bahan api petrol atau diesel di jalan raya. Selain itu, biodiesel juga merupakan campuran minyak kelapa sawit dengan diesel. Sekian, terima kasih. Hai, saya Valentine Ngelai daripada Kumpulan 5 akan menerangkan tentang kelebihan menggunakan biodiesel dan isu sosio-saintifik dalam sektor pengangkutan. Kelebihan menggunakan biodiesel ialah: pertama, dapat mengurangkan pencemaran udara. Kedua, meningkatkan penggunaan minyak kelapa sawit. Ketiga, dapat menaikkan harga minyak kelapa sawit sekaligus membantu membangunkan ekonomi negara. Dan yang terakhir, mempertingkatkan kualiti hidup dan kesihatan manusia. Bagi isu sosio-saintifik dalam sektor pengangkutan ialah: pertama, pembebasan gas rumah hijau daripada kenderaan bermotor mengakibatkan pemanasan global. Kedua, penggunaan minyak daripada kelapa sawit dalam biodiesel menyebabkan kenaikan harga minyak kelapa sawit. Dan yang terakhir, keperluan petrol dan diesel untuk kenderaan bermotor semakin meningkat. Dan ini akan menyebabkan simpanan bahan api petroleum semakin berkurang. Dan itu sahaja daripada saya untuk hari ini. Sekian, terima kasih. Hai, saya Assalamualaikum dan selamat pagi, Cikgu. Nama saya Muhammad Zaikal dari Kumpulan 5 ingin menerangkan tentang teknologi hijau. Teknologi hijau yang diaplikasikan dalam sektor pengangkutan akan menghasilkan pengangkutan hijau. Yang pertama adalah pengangkutan hijau. Ialah sebarang bentuk pengangkutan mesra alam yang membebaskan gas rumah hijau pada kadar yang amat minimum atau tidak membebaskan gas rumah hijau seperti kenderaan menggunakan sumber tenaga boleh baharu. Contoh, berjalan kaki, berbasikal, menggunakan kenderaan hijau. Yang kedua adalah penciptaan kenderaan gas asli NGV. Kenderaan gas asli menggunakan sama ada gas asli LNG atau gas asli mampat CNG. Kini, kenderaan yang menggunakan petrol boleh diubah sesuai untuk penggunaan LNG atau CNG. Yang terakhir, penggunaan bahan api bio sebagai pengganti petroleum. Bahan api telah mula digunakan di Malaysia. Bahan api bio ini merupakan sumber alternatif yang merujuk pada methyl ester, asid lemak yang dihasilkan daripada minyak sayuran serta lemak haiwan. Ternyata, sumber tenaga ini merupakan sumber boleh baharu dan lebih mesra alam. Itu saja dari kumpulan kami. Terima kasih, Cikgu. Assalamualaikum. Selamat petang, Cikgu. Hari ini saya Raymond Kue dari Kumpulan 5 ingin menerangkan ciri-ciri pengangkutan hijau. Antaranya adalah memberikan kesan positif terhadap alam sekitar, yaitu dengan mengurangkan kadar pembebasan gas rumah hijau, melibatkan pengangkutan yang mesra alam, dan menggunakan mod pengangkutan awam yang mempunyai kecekapan tenaga yang tinggi. Selain itu, menggantikan sumber bahan api petrol, diesel, atau gas asli kepada bahan api alternatif seperti gas asli mampat, gas asli cair, biodiesel, tenaga elektrik, hidrogen, dan
dimethyl ether. Salam sejahtera cikgu. Saya Wan Yazik dari kumpulan 5 ingin menerangkan tentang kepentingan pengangkutan hijau. Yang pertama sekali, kepentingan pengangkutan hijau adalah menjimatkan wang sekiranya mengamalkan aktiviti mod pengangkutan hijau yang kurang menggunakan minyak. Yang kedua, persekitaran menjadi lebih bersih kerana pengangkutan hijau dapat mengurangkan pencemaran udara. Yang ketiga, tahap kebersihan dapat ditingkatkan kerana kebanyakan aktiviti yang berkaitan dengan pengangkutan hijau menyihatkan tubuh badan seperti berbasikal dan berjalan kaki. Dan yang terakhir, pembangunan kelestarian yang lebih ekonomi melalui penghasilan produk kenderaan hijau serta menyediakan peluang pekerjaan yang lebih banyak. Dan itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Salam sejahtera.